minta lah YB dalam parlimen tolong suarakanlah hak rakyat. Ini adalah rakyat. Ini pun duduk dan juga untuk menyokong YB dan juga parlimen-parlimen yang ada di dalam parlimen. Jadi kita minta dari pihak saya, dari pihak yang kedua, yang ketiga, nak minta supaya dipercepatkanlah supaya kita nak merasa rumah kondo yang baru. InsyaAllah. Minta tolong YB. YB kena buat kerja kuat untuk saya. Okey, betul. Ya, betul. Desa Pati saya pernah lawat. Hah? Okey, kam. Okey, YB. YB kan ada. Belakang. Okey, kam. Okey, YB. YB kan ada. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya betul-betul tidak setuju dengan himpunan yang diadakan pada 31 Ogos 2025 bertempat di Dataran Merdeka ini dengan tema pakaian putih. Bayangkan sampai ke sana isu ini mula jadi tunggangan. Himpunan Zahra Khairina saya sokong. Saya benar-benar menyokong himpunan tersebut. Bahkan buatlah sebanyak mungkin manapun, kita tetap sokong. Tetapi apabila ada penganjur yang cuba mahu membuat himpunan pada 31 Ogos di tempatnya Dataran Merdeka, saya langsung tidak bersetuju dengan cadangan ini. Ini seakan-akan satu rancangan memboikot Hari Kebangsaan. Tindakan ini adalah tindakan yang betul-betul tidak masuk akal. Yang lebih menarik lagi, siapa dalang sebenarnya mau menggunakan isu ini? Saya yakin dan percaya pergerakan Justice for Zahra pada peringkat awal atau penggerak sebenar kepada Justice for Zahra ini sudah faham. Mereka tidak mungkin akan mahu memboikot Hari Kebangsaan. Tidak akan sampai ke sana, tetapi karena ada dalang yang cuba mengambil alih, cuba menghijack himpunan ini, maka mereka mau buat juga. Saya lihat siapa sebenarnya pembuli. Ini adalah tulisan Norman Rezwan yang paling saya sukai. Sebelum saya bacakan kepada Anda semua siapa pembuli sebenarnya di dalam isu ini, saya akan bentang kepada Anda semua isu yang menarik. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pembuli. Sebelum itu, izinkan saya untuk kongsikan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, imun badan kita bodoh, imun badan kita tidak bertindak bijaksana, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita tidak lagi dapat menentukan mana kawan mana lawan dalam tubuh badan kita, kita tidak sembuh daripada penyakit, lalu kita sakit, autoimun. Tapi terapi imun ini mendidik dan mengajar imun badan kita supaya bukan sekadar jadi kuat luar biasa, tapi juga jadi bijaksana, supaya dia dapat menentukan, mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar imun badan kita untuk melawan dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini. Ini adalah produk yang lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga penemuan bidang sains paling menggemparkan dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang, dan ini adalah halal. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, menurut tulisan Norman Rezwan, jangan bina mahligai atas pusara ajak boikot sambutan merdeka. Iklan di bawah ini saya tidak pasti kebenarannya, sebab ia dilihat agak fake ataupun agak palsu. Masanya tiada,
tapi ia sebahagian daripada provokasi pihak anti kerajaan. Jangan bina mahligai atas pusara, pesan PMX. Samalah maksudnya, jangan menunggang isu Zara ini begitu teruk sekali. Bermula dari netizen yang kononnya arwah Zara dimasukkan dalam mesin basuh. Kemudian ada seorang lagi, saya terbaca penulisan Liana Marzuki. Ada seorang penulis buku mencari makan di Facebook. Kerap kali war-warkan dia perlu dibantu. Bukan saja tiada kerja dan tiada sales, dia juga sakit, mental terganggu. Ke ward psikiatrik saban bulan dan kadang saban minggu. Sambil letak nombor akaun dan QR code di situ. Bila kes Zara meletup, dia tiba-tiba jadi sumber utama. Katanya, dia dapat pelbagai berita. Kononnya, ketika postmortem Zara banyak lebam dan luka. Dia tahu siapa VIP yang dilindungi sekolah dan polis. Dia tahu pembuli namanya kakak Dedeng yang bunuh mangsa. Cerita dia ni dikongsi beribu kali. Dah jadi seperti berita utama lah pula. Sampailah ustazah wakil keluarga menegur sendiri di ruang komen, jangan tabur fitnah merata, Anda tak tahu cerita. Kenapa influencer senang-senang pajak otak pada dia? Kita pernah diudi ke dia siapa? Apa kaitan dengan mangsa? Kata Liana Marzuki. Nampak tak betapa teruk perangai manusia? Saya hairan bagaimana netizen boleh percaya kepada cerita karut-marut. Lebih dahsyat, mereka jadi penyebar fitnah. Akhir-akhir ini saya lihat ramai kenalan saya senyap bercerita tentang Zara. Mungkin mereka malu. Tapi ada yang degil terus menghentam. Itu bukan kerana tidak mahu insaf, tetapi level pemikiran tipikal mereka yang mudah diperbodohkan. Sekarang mereka hasut rakyat, jangan sambut hari kemerdekaan. Ini sudah peringkat yang melampau antara hasutan mereka. Tidak suka kerajaan ini tidak mengapa, kerana itu hak masing-masing. Tetapi kesetiaan pada negara jangan sesekali diperjudikan. Tanya saya penghasut, inilah pembuli sebenarnya. Kesannya bukan pada satu individu, tetapi ratusan ribu atau jutaan rakyat. Kes Zara kini parti politik telah mengambil kesempatan tanpa disedari. Jika sebelum ini ramai sudah termakan hasutan perkauman tanpa disedari, isu Zara juga pada awalnya luahan hati rakyat, kini kabarnya parti politik sudah hijack untuk memanaskan suasana. Akhirnya, siapa yang tertipu? Rakyat yang tertipu. Saudara, saya ingin menyeru dan saya ingin menyarankan rakyat, jangan sertai himpunan yang memboikot hari kemerdekaan maupun hari kebangsaan negara. Hari kemerdekaan dan kebangsaan negara sangat penting. Ianya memperingatkan kita kepada negara kita yang perlu kita jagai ini. Pada masa yang sama, kita juga memperjuangkan hak dan juga keadilan untuk Zara. Apalah maknanya membina mahligai di atas pusara? Janganlah ditunggang apa-apa hal itu sehingga boleh memperjudikan keamanan kemakmuran negara kita ini. Ayo kita memperjuangkan keadilan Zara, tetapi jangan sampai kita termakan hasutan oleh mereka-mereka yang sekadar mahu meraih simpati dan meraih populariti sendiri, yang sekadar mahu kuasa politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Penunggang isu masa jadi kerajaan depa cadang URA, bila jadi pembangkang depa bantah URA. Itu kata Datuk Dr. Ismail Saleh. Tapi yang menariknya pagi hari ini ialah tentang pendedahan menarik berkaitan dengan pembaharuan semula bandar ini. PSB menyatakan bahawa bila ajak bincang tidak datang, tapi sekarang bising di luar. Bayangkan, inilah sikap pembangkang yang paling keji dan paling jijik sekali. Waktu diajak untuk berbincang,
mereka tidak datang, tapi buat bising di luar. Inilah, mereka sekadar mau bising, tapi tidak memberikan apa-apa cadangan. Sebanyak 108 sesi libat urus telah diadakan bagi merangka akta pembaharuan semula bandar PSB. Namun tiada seorang pun wakil pembangkang yang hadir. Bayangkan, 108 sesi libat urus diadakan bagi merangka akta pembaharuan semula bandar, tapi malangnya tiada seorang pun wakil pembangkang yang hadir. Ini yang saya hairan ketika saya ketahui pendedahan dan fakta ini agak mengejutkan saya dan paling mengecewakan. Bagaimana mereka bising di luar tapi tidak mau terlibat dalam libat urus. Mereka cakap konon tiada libat urus yang baik, tapi mereka tak pernah hadir pun dalam sesi libat urus itu. 108 sesi, bayangkan. Pemerhati Jason Yu berkata, kegagalan pembangkang berbuat demikian berlaku ketika kerajaan telah berusaha menjelaskan pelaksanaan rang undang-undang RUU PSB kepada semua pihak berkepentingan. Setiap saluran dialog dibuka, setiap soalan dijawab, dan setiap kebimbangan diberi ruang untuk dibincangkan. Tapi mereka bising, bak kata pepatah, macam ayam riuh sekampung. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci orang bising. Sebelum itu, izinkan saya untuk kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak lagi kuat melawan penyakit. Imun badan yang bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan, menyeimbangkan imun badan kita sehingga imun badan kita bukan sekadar kuat tetapi mengetahui mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM dan halal. Dapatkannya, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi ialah bukan sekadar sesi penerangan. Kerajaan turut menganjurkan lawatan tapak pada bulan Mei bagi memberi peluang kepada semua wakil rakyat melihat sendiri keadaan kawasan pembaharuan. Ahli Parlimen Pembangkang turut dijemput secara rasmi, namun tiada seorang pun hadir, tegasnya. Sehubungan itu, Jason berpendapat kerajaan terbukti tidak pernah menutup pintu dialog, tetapi peluang yang dibuka langsung tidak disambut oleh pihak yang paling lantang menolak PSB. Soal keberkesanan bukan pada keterbukaan kerajaan, tetapi pada keengganan mereka pembangkang untuk duduk semeja dan berbincang. Kerajaan memilih pendekatan inklusif dan terbuka kerana masa depan rakyat bandar lebih penting daripada politik. Sebaliknya, ketiadaan pembangkang dalam sesi libat urus menunjukkan penolakan mereka tidak datang dengan fakta, sebaliknya berdiri di atas persepsi dan andaian. Tidak wajar sementara itu Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, Datuk Dr. Alias Ramili, menegaskan bahawa gesaan agar RUU PSB 2025 ditangguhkan sebagai tidak wajar kerana ia telah melalui sesi libat urus dan rundingan yang komprehensif. Menurutnya, sehingga kini pihaknya sudah melaksana 108 sesi libat urus membabitkan badan profesional, persatuan penduduk, dan tokoh akademik. Kita tidak nampak mengapa mereka perlu lagi penangguhan untuk sesi sidang Dewan Rakyat yang akan datang, kerana kita rasa telah melalui proses rundingan dan sesi libat urus yang cukup bagi memenuhi sebahagian besar kehendak. Cuma ada beberapa NGO badan bukan kerajaan yang memberi pandangan tertentu, katanya pada sidang media di Parlimen hari ini. Alias berkata RUU PSB dan RUU sewaan kediaman tidak mempunyai hubungan antara satu sama lain.
tidak ada langsung hubungan di antara akta sewaan kediaman dan akta PSB memang tidak berkaitan langsung. Dalam masa sama, beliau menegaskan bahwa isu berkaitan tanah kekal di bawah bidang kuasa negeri. Tidak ada sedikit pun pelanggaran dalam konteks RUU PSB ini untuk mengambil kuasa pihak berkuasa negeri, termasuk pihak berkuasa tempatan dalam hal berkaitan urusan tanah serta perancangan. Malah tapak yang dikenal pasti untuk tujuan PSB ini pun datang daripada negeri, bukan daripada persekutuan, katanya. Pengisytiharan tapak bagi tujuan pembangunan bandar juga harus dibuat oleh pihak berkuasa negeri dan diwartakan oleh negeri. Jelas beliau lagi pihaknya juga telah menerima sebanyak 534 tapak yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa negeri dan dikemukakan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terdahulu, 4 negeri di takbir pembangkang menolak RUU PSB dengan alasan dikuatiri memberi implikasi besar terhadap kuasa otonomi negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.